Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat sejahtera. Jadi ini adalah video penerangan mengenai nota unit 2 manusia yang saya minta awak salin. Okey, dalam tajuk ini kita akan mempelajari mengenai sistem pernafasan manusia. Okey. Manusia perlu bernafas dan ini adalah gambar rajah bagi organ-organ yang terlibat dalam sistem pernafasan manusia. Okay, pertama kita memerlukan hidung. Kemudian saluran di bahagian leher kita yang dipanggil trakea dan juga paru-paru. So ketiga-tiga organ ini diperlukan untuk kita bernafas dengan baik. Okay, kenapa kita perlu bernafas? Sebab badan kita memerlukan oksigen. Okay, memerlukan gas yang dinamakan oksigen untuk membekalkan tenaga. Jadi cara untuk mendapatkan oksigen itu adalah dengan bernafas. Okey. Ya, apa perbezaan dia antara udara yang kita sedut dengan udara yang kita hembus? Yang kita sedut, kita bawa masuk udara ke dalam, dia mengandungi lebih oksigen. Okey, kenapa? Sebab badan kita memerlukan oksigen. Jadi udara yang disedut tu mengandungi lebih oksigen. Dan ia mengandungi kurang karbon dioksida dan kurang wap air. Okey, sebab apa? Sebab kita bernafas, kita tarik nafas tu kita sedut udara, bukan kita sedut gas oksigen je. Jadi dalam udara ada pelbagai gas. Salah satunya adalah karbon dioksida dan wap air. Jadi bila kita tarik nafas tu kita sedut semua udara. Tapi yang kita sedut tu dia mengandungi lebih oksigen, kurang karbon dioksida dan kurang wap air. Bila udara dah masuk dalam badan, paru-paru dah serap semua, bila kita dah gunakan oksigen tu, dia akan bertukar menjadi karbon dioksida, gas yang tak diperlukan dalam badan. Jadi apabila kita hembus udara, dalam udara yang kita hembus tu dia kurang oksigen, tapi dia lebih karbon dioksida dan dia lebih wap air. Sebab apa? Sebab bila kita dah guna oksigen tadi, oksigen tadi bertukar jadi karbon dioksida. So bila kita hembus, banyaklah gas karbon dioksida dalam udara yang kita hembus tu. Dan mengandungi wap air. Sebab apa? Dalam badan kita ada haba. Haba tadi menukarkan sedikit air dalam badan kita menjadi wap air dan ia dikeluarkan melalui sistem pernafasan kita. Okey. Okey, kita tengok sekarang ni macam mana perjalanan udara masuk ke dalam badan. Okey. Tarik nafas, itu penyertaan udara masuk melalui hidung atau mulut kita. Okey, masuk daripada mulut atau hidung, kemudian terus melalui trakea kita. Okey, lalu daripada hidung terus masuk ke trakea. Kemudian dari trakea dia akan terus masuk ke peparu. Lalu peparu pun akan menyerap dan dihantar ke seluruh anggota badan. Semasa ini berlaku, dada kita naik dan mengembang. Macam mana tu? Contohnya kalau awak tiup belon. Apa awak buat adalah awak memaksa udara masuk dalam belon kan? Jadi apa berlaku? Udara tadi memenuhi belon dan belon akan mengembang. Belon akan mengembang. Itu juga jadinya pada dada kita. Sebab bila kita tarik nafas, kita sedang memenuhi paru-paru kita dengan udara, lalu udara itu mengembangkan kita punya paru-paru, maka automatik dada kita pun akan naik dan mengembang. Okey. Jadi apa pula berlaku semasa kita menghembus nafas? So bila menghembus nafas, udara keluar. Okey, udara keluar daripada paru-paru. Okey, daripada paru-paru dia akan melalui trakea. Okey, trakea lalu terus ke mulut dan hidung. Itu laluan udara semasa kita menghembus nafas. Semasa ini berlaku, dada kita akan turun ke bawah dan mengempis, mengecil balik dada kita. Tadi tarik nafas, mengembang, besar. Bila kita hembus, dada kita pun turun dan mengecil balik. Okey, kadar pernafasan. Kadar pernafasan adalah bilangan pergerakan dada kita naik turun selama 1 minit. Okey, kalau kita duduk diam-diam macam ni je, awak boleh kira sendiri. Berapa kali awak naik turun dada awak? Kira 1. Naik turun kira 2. So boleh buat seminit. Kalau awak duduk saja berapa? Kalau saya dalam lingkungan 25 hingga 30 kali je turun naik dada tu. Berbeza pula kalau kita pergi jogging, kita pergi lari, kita pergi berenang. Masa tu badan kita perlukan banyak oksigen sebab nak tenaga. Jadi kita akan bernafas dengan laju.
Okey. Jadi, ia bergantung pada aktiviti. Kalau kita membaca buku, menonton TV contohnya, kita panggil kadar pernafasan kita rendah. Kalau kita berenang atau berjoging, kita panggil kadar pernafasan kita tinggi. Banyak kali dalam 1 minit. Okey. Kemudian kita lihat pula pada situasi yang memberi kesan terhadap pernafasan. Okey. Kita kalau dapat udara yang segar, kita akan bernafas dengan baik, tak ada masalah. Tak ada rasa sesak nafas. Contohnya kalau kat rumah awak ke, kat taman ke, kat kebun ke, kat hutan ke kan. Udara segar kita dapat bernafas dengan baik. Tapi kalau kat tempat-tempat yang udara je tercemar, kita akan terganggu pernafasan kita. Contohnya kawasan yang penuh dengan kenderaan, ada asap kenderaan dan asap kilang. Jadi kita akan sukar bernafas kat kawasan macam ni. Ataupun kalau dekat kawasan orang yang sedang membuat pembakaran terbuka, asap-asap tu akan keluar dengan banyak, jadi kita pun akan sukar bernafas. Jadi kesimpulannya kat sini, kita perlu jaga alam kita, jangan buat pencemaran udara sebab nanti akan menyebabkan kesukaran bernafas. Okey. Jadi itu sahaja untuk tajuk kali ini. Kita jumpa di video yang akan datang. Saja, terima kasih. Assalamualaikum.